Maka ada baiknya sama-sama kita cuba memperingati antara lain kata-kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berkait dengan majlis kita pada pagi ini. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rawahu Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Maksudnya, kata Uthman ibn Affan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang ta'allama al-Quran, dia belajar Al-Quran. On top of that, dia tak berhenti kat situ. Nabi kata wa'allamahu, dia bukan setakat belajar, tapi dia mengajar apa yang dia belajar. Inilah konsep yang kalau kita belajar dalam bahasa Al-Quran, talaqi. Kita belajar, kita mengaji, tapi tak ada henti di situ, dan kita mengajar. Sedikit pengalaman sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan ilmu agama, saya berperasaan, dalam kita menuntut ilmu, ia satu yang nikmat dan seronok sebab kita dapat belajar. Tapi percayalah, kalau nak menambahkan lagi ilmu, kita mesti mengajar. Kerana bila kita belajar, secara umumnya kita sekadar menadah telinga. Tapi bila kita nak mengajar, kita tak boleh sekadar mengajar dengan apa yang kita ada. Pasti kita akan tambah lagi pengetahuan untuk memberikan keyakinan kita untuk mampu mengajar. Sebab itulah konsep hari ini dipanggil train the trainers. Bukan setakat kita nak belajar, tetapi mindset kita ketika kita belajar ialah kita kena rasa bertanggungjawab untuk sampaikan. Sebab itu hadis tersebut ada dua layer. Yang pertama, bila Allah kata sebaik-baik kamu, satu, dia belajar. Dan dia sebut belajar ada dua segmen. Yang pertama, ta'allum, pengajian dalam konteks lafzi. Dan saya yakin dan percaya di Akademi Darul Faizah, inilah tumpuan yang paling utama. Bila sebut lafzi, dia berkaitan dengan tilawatul Quran. Kita belajar dari sudut makhrajnya, tepat, seboleh-bolehnya, yang paling hampir dengan apa yang Nabi ajar. Dalam bahasa mudah kita, sebiji macam orang Arab. Walaupun kadang-kadang sebenarnya orang Arab berlidah Arab tak tentu lagi mampu membaca Al-Quran seperti orang Melayu yang bukan Arab. Bezanya belajar. Macam orang Melayu, kita cakap Melayu, tapi mungkin kadang-kadang kita tidak belajar dengan menggunakan kata bahasa yang betul. Ramai je yang bukan Melayu, tapi dia belajar dan menggunakan dengan betul. Maka begitulah secara umumnya Al-Quran memang bahasa Arab. Tetapi kalau setakat orang Arab yang tak belajar Al-Quran, nescaya dia akan baca macam kita baca surat Khabar, at a glance, baca sekali lalu macam tu, tanpa makhraj, tanpa tajwid, tanpa tarannum. Mudah-mudahan kita yang belajar Al-Quran masuk kategori yang menjaga sudut lafzi, tilawatan, makhrajnya, tajwidnya dan tarannumnya. Layer yang kedua, bila sebut tentang ta'allum, jangan kita hentikan sekadar di peringkat lafzi, tapi mudah-mudahan kita semua upgrade dari sudut maknawi. Makna kata, Alhamdulillah, layer yang paling asas setelah kita lulus, kita belajar secara tajwid, tarannum, makhraj dan sebagainya. Tetapi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk memahami makna Al-Quran. Dan inilah outcome daripada kita belajar dan mengajar Al-Quran. Kerana kita yakin dan percaya agama kita bukan agama yang sekadar bersifat teoretikal, tetapi agama Islam, agama yang bersifat action oriented. Dia menatijahkan tindakan. Sebab itu, cuba kita tengok contoh ayat yang saya bacakan sebagai muqaddimah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Suratul Kahfi. Semua kita baca pagi-pagi Jumaat.
Bagaimana Allah nak katakan Alhamdulillah, kita kata segala puji bagi Allah yang turunkan Al-Quran kepada Nabi. Dan tinggi-tinggi Al-Quran, Allah panggil Nabi tetap hamba. Hamba duduk kat bawah. Tinggi-tinggi macam mana kita sanjung Nabi, tinggi lagi Al-Quran yang datang daripada Allah. Dan Allah kata dalam Al-Quran, walan yaj'al lahu 'iwaja. Tidak ada apa-apa yang terpesong. Takkan terpesong. Manusia mungkin dengan ujian daripada Allah akan ada yang diuji dan akan terpesong. Mula-mula baik, kita pun belajar. Mungkin mula-mula baik, niat nak belajar apa. Tapi kalau kita tak jaga betul-betul hubungan kita dengan Allah, mungkin sampai masa kita akan terpesong. Paling-paling tidak, kita akan jadi riak. Paling-paling tidak, kita akan jadi ujub. Kita rasa, oh aku belajar bukan dengan jadilah Ustazah Faizah pun, bukan ngaji Ustazah biasa-biasa. Champion ni kita belajar. Datang perasaan-perasaan macam tu. Kena pula, aku Al-Hafiz. Kena saya Al-Mahfuz. Apa satu lagi? Sebab tu macam nama saya sendiri pun, kalau orang yang minta maaf belajar akan jumpa nama saya. Walaupun nama saya nampak 5 huruf simple, tetapi dia bukannya Nushi. Silap sebut jadi sushi. Tapi nama saya tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran, Surah Hud ayat 34. Kalau rajin buat sekejap. La yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Ini simple. Beza orang yang belajar dengan orang yang sekadar bermain dengan persepsi, dengan first impression. First impression kita nampak okey, tapi bila kita belajar, dia akan berbeza. Macam itulah juga Islam yang kita anti. Kalau kita sekadar dengar apa yang orang kata, mungkin kita akan terpesong. Tapi kalau kita belajar tepat dengan gurunya, insya-Allah kita akan memahami dan mengikuti Islam bukan sekadar untuk hafal dapat A, tetapi mudah-mudahan kita akan terjemahkan Islam dalam bentuk tindakan. Sebab itu dari sudut maknawi tadi, mudah-mudahan kita sama-sama memahaminya. Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan. Allah ingatkan, dengan kita belajar Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, nescaya kita tidak akan terpesong. Bahkan Allah ingatkan, siapa yang lari daripada petunjuk Allah, Allah akan berikan peringatan dengan azab yang sangat pedih daripadanya. Tetapi mudah-mudahan dengan kita berada bersama dengan Darul Faizah, kita masuk kepada kategori kedua, wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Sebaliknya, sesiapa yang beramal soleh dengan Al-Quran, Allah beri jaminan akan beri kebaikan yang berpanjangan selamanya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, saya kira mudah-mudahan kita dapat tekuni antara perkara yang sangat penting bila kita memahami nikmat Al-Quran. Ingat tak, Nabi SAW lahir di mana tuan-tuan? Nabi Mekah. Lahir Mekah. Besar dekat mana? Mekah. Kahwin dekat mana? Mekah. Semua dekat Mekah. Tapi perasan ke tidak, 40 tahun pertama hidup Nabi di Mekah, Mekah adalah satu tempat yang sangat teruk. Dan dikenali Arab pada masa itu sebagai Arab Jahiliyah. Tapi bagaimana semua itu berubah? Daripada seteruk-teruk masyarakat yang dipanggil Arab Jahiliyah, tiba-tiba berubah menjadi khairah ummah. Senjata yang Allah berikan ialah bermula daripada Nabi SAW merasakan something wrong somewhere yang ada di Mekah. Maka Nabi mencari jawapan. Ini sifat proaktif yang ada pada Nabi seorang pemimpin. Nampak ada tak kena, dia mula terhenti. Dan saya yakin percaya, pengasas kepada Faizah pun mungkin I have something, tapi macam mana saya nak share? Itu datang idea-idea, dan dia pasti bermula dengan kesusahan. Cerita tadi kita pun dapat dengar, dapat rasa. Tapi jangan lupa bagaimana Nabi SAW nak bermula dengan wahyu yang pertama. Bukankah Nabi naik Gua Hira turun balik? Naik Gua Hira turun balik, cari apa? Cari jawapan.
takkanlah hidup aku 40 tahun macam ini kehidupan masyarakat. Dan nak naik Gua Hira tu bukan dekat, kena keluar dulu sikit daripada area Mekah, naik 40 minit lebih kurang kalau peringkat umur kita. Sekitar 40 akan naik 40 minit lebih kurang. Turun, naik, turun. Sepertinya Nabi sudah merasakan jawapan ada di atas. Naik, akhirnya Allah turunkan malaikat Jibril. Maka turunlah wahyu pertama, Iqra. Pelajar-pelajar, Iqra kalau kita belajar bahasa Arab, dia bukan fi'il madhi atau mudhari, dia fi'il amar. Dia arahan, bukan cerita. Once upon a time, no. Iqra, read, baca. Cuma ingat tak, apa respon pertama Nabi bila dapat wahyu pertama? Nabi kata apa? Ma ana biqari. Tak tahu baca. Aku tak boleh baca, cik latih tu. Aku tak boleh baca, Nabi kata. Nabi tipu ke tak? Nabi cakap jujur. Tapi soalannya, ketika Nabi jawab secara spontan dalam bahasa zaman sekarang dengan logik, adakah Nabi mentaati perintah Allah tersebut ataupun tidak? Bila jawab dengan logik, baca, aku mana boleh baca? Dan tengok macam mana respon malaikat Jibril. Dia tak marah Nabi, bahkan malaikat Jibril peluk kemas lagi Nabi. Baca, Iqra. Nabi masih respon lagi, betul aku tak boleh baca. Nabi masih belum nampak apa sebenarnya. Sebab memang Nabi lahir tak pernah membaca, tak boleh membaca. Dan bijaknya malaikat Jibril peluk kemas lagi, baca panjang lagi. It's about explanation. Kadang-kadang arahan itu ada, tapi bila tak jelas, kadang-kadang orang tak dapat nak grab apa sebenarnya. Sebab itu baca itu, malaikat Jibril panjangkan lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Bukan baca pakai logik kamu. Logik kamu sangat terbatas, wahai manusia. Belajar bukan untuk nak besarkan nama kita. Belajar, mengajar untuk besarkan Allah. Bawa nama Allah, bukan bawa nama kita. Panjang lagi, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang jadikan kau. Muhammad, jangan cakap kau tak boleh baca. Allah yang jadikan kau tidak membaca. Sekarang Allah yang suruh baca sampai habis 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Ini nikmat kalau kita faham ayat-ayat Allah. Memang betul-betul kita terjemah dalam hidup kita. Bapa, jadilah bapa yang kenalkan anak siapa itu Allah. Bukan sibuk nak perkenalkan diri kita. Dapat baby, hi, I'm your dad. Bongok berbapa. Let lo. Dapat anak, pegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. This is Islam. Kenalkan Allah, Allah Maha Besar. Manusia bersamanya pun Allah lagi besar. Manusia boleh buat macam-macam, Allah boleh buat macam-macam. Manusia boleh sekat macam-macam, Allah boleh sekat kau balik. Minta kepada Allah. Sebab tu ayat pertama sangat mengajarkan kepada kita, umat Islam kalau nak bangkit, bukan bermain dengan persepsi, bukan bermain dengan media sosial semata-mata, tapi pegang Al-Quran kuat-kuat, pegang ilmu kuat-kuat. Dan saya kira usaha daripada Akademi Darul Faizah ini adalah titik tolak yang sangat penting untuk kita rasa nikmat bersama Al-Quran. Dan dia bukan hanya bermain di bibir, tapi dia menjentik hati dan pemikiran kita. Bangga dengan agama Allah, dan hidup kita akan sentiasa membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahniah pihak Akademi Darul Faizah atas usaha yang sangat baik ini. Mudah-mudahan kita terus belajar, terus mengajar, dan terus kembangkan budaya Al-Quran.